Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk berita Bonitri TV malam ini. Lebih 340,000 golongan sasar di Sabah telah menerima bantuan COVID-19 melibatkan peruntukan lebih 65 juta ringgit. Seramai 343,400 golongan sasar telah menerima bantuan COVID-19 di seluruh negeri ini sehingga Jumaat lalu melibatkan jumlah peruntukan sebanyak 65.24 juta ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal berkata, penerima bantuan itu terdiri daripada golongan berpendapatan rendah B40, penjaja dan peniaga kecil, pesakit COVID-19, petugas di barisan hadapan serta masyarakat yang mudah terjejas. Katanya pelaksanaan bantuan diteruskan sehingga tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berakhir agar tiada masyarakat yang tercicir terutama golongan memerlukan. Saya sedar dan tahu, kita yakin akan ada orang yang mungkin tidak dapat kita mendekati mereka. Contoh macam rakyat Sabah yang berada di Semenanjung, mana kita tahu. Diorang berpindah dari satu tempat ke satu tempat dalam satu tahun mungkin 4 kali diorang pindah. Ke Johor lah, ke Pulau Pinang. But how to reach these people out? Bagaimana meringankan bebanan pihak-pihak ini terbabit kalau sekiranya ada di antara mereka yang tidak tersenarai dan mereka layak. Contoh macam B40, contoh macam miskin tegar, contoh macam miskin yang ada. Saya pasti kalau berdasarkan IKASI tidak mencukupi. Ya, saya tahu setiap adun jumlah IKASI yang ada, pengkalan data yang kita mempunyai tidak akan selari dengan sebenarnya apa yang di peringkat bawah. Akan ada orang-orang miskin tegar, miskin dan juga B40 di kawasan masing-masing yang mungkin tidak masuk dalam IKASI. Dan saya telah minta kepada semua pegawai-pegawai daerah, perlu bagi kita untuk update. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu hari ini. Beliau menjawab soalan dikemukakan Datuk Dr. Joachim Gunsalam, PBS Kundasang yang bertanya apakah bantuan yang telah, sedang dan akan diberikan oleh kerajaan negeri kepada rakyat Sabah yang terjejas teruk akibat penularan COVID-19 dan arahan PKP. Adakah bantuan khususnya pada petani-petani seperti petani sayuran tanah tinggi di Kundasang yang pada masa ini akibat PKP ini mereka tidak dapat menjual sayur-sayuran mereka. Ketua Menteri berkata kerajaan juga telah memberi bantuan kewangan secara sekali bayaran sebanyak RM500 kepada 22,456 ketua isi rumah golongan miskin dan 15,747 ketua isi rumah miskin tegar yang berdaftar dalam sistem IKASI. Sebenarnya kalau kita kira, Datuk Speaker, bantuan yang kita berikan kepada masyarakat kita, selain daripada bakul makanan, selain daripada cash yang ada, selain daripada bekalan elektrik yang kita tangguhkan, turunkan kadar dia, selain daripada bil air yang kita bayangkan, yang kaya pun kita bantu ni. Contoh macam yang mempunyai rumah yang besar, tapi consumption elektrik mereka begitu rendah. Mereka akan layak daripada ini. Saya dah bincang dengan SCSB. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Shafie berkata kerajaan negeri juga telah menerima sumbangan dalam bentuk kewangan dan peralatan daripada syarikat bukan kerajaan, badan berkanun negeri dan sektor swasta khusus untuk menangani wabak COVID-19 berjumlah 11.38 juta ringgit. Sumbangan ini dimasukkan ke dalam tabung jawatan kuasa pengurusan bantuan bencana negeri. Setakat ini jumlah bantuan kewangan yang diterima adalah sejumlah RM11,380,000. Sumbangan ini dimasukkan ke dalam tabung jawatan kuasa pengurusan bantuan bencana negeri. Kerajaan negeri akan memastikan sumbangan ini akan digunakan khusus untuk perkara-perkara berkaitan dengan COVID-19 di negeri ini. Bagi sumbangan yang diterima dalam bentuk peralatan perlindungan pribadi seperti PPE, ianya telah dan sedang diagikan kepada hospital, klinik kesihatan dan agensi-agensi barisan hadapan kerajaan negeri
Kerajaan Sabah akan menyediakan sistem pinjaman kredit mikro tanpa faedah kepada semua perusahaan kecil-kecilan termasuk petani yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, pinjaman tersebut adalah galakan kepada mereka untuk meneruskan perniagaan masing-masing seperti menyuburkan semula tanaman bagi para petani sebaik sahaja keadaan pulih. Itu selepas lockdown, saya dah maklumkan, kita akan sediakan sedikit kewangan dengan zero interest kepada semua petani-petani yang ada untuk menggalakkan mereka boleh menyuburkan usaha mereka sebagai petani itu. Sama ada baja, sama ada bantuan berbagai-bagai, dan ini kita akan lakukan dan ini saya akan umumkan dalam masa terdekat bila mana. Datuk Seri Muhammad Syafiee menjawab soalan tambahan Joachim Gun Salam, PBS Kundasang dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sabah hari ini. Joachim bertanya kepada Ketua Menteri tentang langkah kerajaan membantu golongan petani di Kundasang yang terjejas akibat PKP. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata bagi penyelesaian sepanjang PKP, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bekerjasama untuk memasarkan lebihan sayur-sayuran yang ada di pasar raya atau pusat jualan yang dibuka. Katanya kerajaan sedar banyak sayur telah ditanam sebelum ini, namun akibat PKP permintaan menjunam, justeru bantuan daripada agensi yang dilantik amat diperlukan. Saya sedar dan tahu, saya dah minta Kementerian Pertanian dan Perikanan mentadbir dengan baik secara keseluruhannya, very comprehensive approach dengan izin untuk membolehkan mana petani-petani yang dah tanam sayur mereka. Yang kemungkinan there will be oversupply. Dia dua perkara, satu supply system. Yang kedua, distribution system yang ada. Kita tidak boleh galakkan orang kita yang seramai mungkin menanam sayur dalam keadaan pada hari ini. Kerana kita tahu bahawa demand is not there. Sama ada dalam domestic consumption ataupun ekspor yang ada. Jadi kita perlu tangani masalah ini. Saya tahu dia akan terjejas pendapatan mereka. Maka dengan itu, bantuan yang kita bagi ada sedikit cash. Menurut Ketua Menteri, penghantaran sayur-sayuran berkenaan perlu melalui agensi yang telah dilantik, bukannya penglibatan orang tengah kerana berlanggar dengan arahan PKP. Katanya berikutan itu senarai tentang pasar raya yang dibuka di seluruh negeri dan jenis sayur yang diperlukan perlu ada untuk memastikan hasil tanaman itu dapat disalurkan terus serta dijual. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah memaklumkan majoriti kes positif COVID-19 di negeri ini adalah lelaki. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi berkata, analisis mendapati 64% daripada 306 jumlah kes positif COVID-19 di Sabah adalah lelaki berusia dalam lingkungan 1 hingga 80 tahun setakat semalam. Dr. Christina berkata kinabatangan mencatatkan 22 kes COVID-19 semalam dan kesemua kes tersebut adalah dari kluster Perhimpunan Tabligh Masjid Seri Petaling. Daripada jumlah itu, 9 kes telah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling, 10 kes adalah generasi pertama termasuk 3 kes semalam serta 2 kes generasi kedua, manakala 1 kes adalah generasi ketiga. Semua ketua polis daerah di Sabah diarahkan untuk mengambil pendekatan lebih serius termasuk mempertimbangkan penggunaan kenderaan Black Maria bagi menangani kedegilan orang ramai terhadap pematuhan PKP yang kini memasuki fasa ketiga. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, kawalan di sempadan perairan negara juga diperketatkan berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di Filipina dan Indonesia. Saya telah mengarahkan Hospidi memberi pendekatan serius. Saya rasa macam saya katakan ini telah cukup masa untuk kita memberi nasihat. Semua orang tahu dah PKP dah ada. Semua orang juga dah tahu apa yang berlaku kalau kita tidak menjaga social distancing masing-masing. Dan saya telah mengarahkan untuk di Sabah, jika perlu, keluarkan keadaan Black Maria. Saya ingat semua orang tahu Black Maria ni apa. Lakukan tangkapan, jumpa tangkap yang melanggar peraturan ini. Beliau berkata demikian kepada media ketika melakukan lawatan kerja di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau di sini semalam. Turut hadir Ketua Polis Daerah Tawau Assistant Commissioner Peter Umbuas.
Mengenai peningkatan kes COVID-19 di negara jiran Filipina dan Indonesia, Datuk Zaini berkata pihaknya sedia maklum mengenai situasi itu dan persiapan telah dibuat lebih awal untuk mengelak sempadan negara dibolosi. Jadi memang kita telah membuat persiapan untuk memastikan tiada pembolosan ataupun daerah negara jiran yang boleh masuk negara kita yang boleh memudaratkan lagi perkembangan ataupun wabak COVID-19 di negara kita. 4 tangki simpanan air baharu bernilai RM800,000 bakal dibina di Kampung Kionsom dan Kampung Kokol di Nanam bagi menampung keperluan kira-kira 4,000 penduduk di kawasan berkenaan khususnya pada musim kemarau. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony berkata, kampung berkenaan masing-masing akan menerima 2 tangki simpanan air baharu yang mampu menampung sehingga 30,000 liter air. Sedangkan untuk pembinaan dengan segera, iaitu kapasiti untuk 30,000 liter air, iaitu 2 tangki yang berkapasiti 15,000 setiap satu tangki. Akan kita bina dengan segera, begitu juga dengan sambungan pipe sepanjang 5 km. Dan apabila sahaja ini terlaksana, maka permasalahan air yang dihadapi di Kampung Kionsom ini akan dapat diselesaikan. Kita faham dan maklum bahawa pada ketika ini kedudukan bakalan air yang telah tersedia ini tidak dapat menampung keperluan penduduk yang ada di sekitar Kampung Kionsom. Dan yang keduanya ialah melibatkan pembinaan 2 tangki di Kampung Kokol yang itu menalam belanja lebih kurang di dalam 500,000 dan itu pun akan kita laksanakan dengan segera kerana ia juga melibatkan kegunaan bagi hampir 3,000 penduduk di sekitar Kampung Kokol dan saya percaya apabila sahaja ia terlaksana dan siap nanti, maka permasalahan air di kawasan Kokol juga akan dapat kita atasi di dalam Parlimen Sepanggar ini. Dan saya telah mengarahkan supaya kerja-kerja ini boleh dimulakan setiap selepas sahaja masalah PKP ini berakhir nanti. Datuk Peter berkata demikian ketika melawat tangki air di kampung berkenaan dan menyampaikan sumbangan keperluan makanan kepada penduduk kampung di kawasan Dewan Undangan Negeri Inanam petang tadi. Datuk Peter berkata pembinaan tangki berkenaan akan dimulakan sebaik sahaja PKP tamat. Sumber air yang didapati itu adalah daripada sumber graviti yang ada pada ketika ini. Dan di kawasan Kionsom dan Kokol ini, sumber air ini kita tidak ada masalah. Permasalahan kita yang kita hadapi di sini adalah kita tidak mempunyai tangki yang mencukupi bagi menampung ataupun menakung ke semua air tersebut sebelum kita salurkan kepada pengguna. Mengulas mengenai penyampaian bantuan itu, Datuk Peter berkata bantuan keperluan makanan seperti beras, tepung dan gula itu akan diserahkan kepada penduduk di lebih 40 kampung di kawasan Inanam yang terjejas semasa PKP ini. Berterusan, bukan sahaja di kawasan Parlimen Sepanggar ini, seperti baru-baru ini kita telah menyampaikan sumbangan di Pegalungan, di Pensiangan, dan juga telah mengantar sumbangan di Pitas, kawasan-kawasan pedalaman. Dan sekiranya PKP ini berterusan, maka sumbangan ini akan kita teruskan di kawasan-kawasan seperti di Pantai Timur nanti. Zakat fitrah boleh dibayar secara online pada Ramadan tahun ini susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang masih berkuat kuasa. Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Seri Panglima Dr. Hasbullah Muhammad Taha berkata, kaedah pembayaran secara online itu boleh dilakukan melalui transaksi bank maupun aplikasi seperti Boost, Snap and Pay dan MYEG. Beliau mengumumkan 2 kadar zakat fitrah yang berbeza tahun ini iaitu RM7.50 dan RM6 bergantung kepada kemampuan pembayar atau ketua keluarga. RM RM6 bagi golongan yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19
dan RM7.50 bagi golongan yang kurang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan COVID-19. Ini adalah berasaskan sukatan 1 gantang Baghdad beras atau 2,7 kilogram beras. Menurutnya, berikutan penularan COVID-19, MUIS telah mencadangkan 6 kaedah pembayaran zakat fitrah, termasuk secara online dengan niat boleh dibuat di dalam hati. Manakala bagi pembayaran secara tunai boleh dilakukan melalui 5 pendekatan, antaranya melalui wakil amil bergerak dan statik. Pembayaran di kaunter zakat fitrah di bangunan perkhidmatan penting seperti Balai Polis dan Bomba, kaunter di 6 pejabat zakat dan fitrah seluruh Sabah dan kutipan zakat fitrah pandu lalu atau drive-thru di 20 kemah yang akan disediakan di jalan-jalan utama di seluruh Sabah. MUIS memperuntukkan 8.4 juta ringgit untuk diagihkan kepada 42,177 orang asnaf, fakir miskin dan mu'alaf sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Tahun ini MUIS menyasarkan pungutan zakat fitrah berjumlah 10.9 juta ringgit. Seorang wanita, Nozi Abdul Asa, 37 tahun, menempuh detik cemas melahirkan bayi lelaki seberat 3.4 kilogram dalam kenderaan ayahnya selepas terperangkap dalam kesesakan lalu lintas akibat sekatan jalan raya PKP ketika dalam perjalanan ke Wad Bersalin Hospital Tawau pagi kemarin. Menerusi hantaran yang dimuat naik ke akaun Facebook miliknya, Nozi menjelaskan bayinya dimasukkan ke wad lain kerana mengalami sedikit masalah pernafasan, namun kedua-dua ibu dan bayi yang juga anak keempatnya berada dalam keadaan stabil. Persatuan Bola Sepak Sabah, SAFA, sedia menerima apa saja keputusan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, berhubung saingan Liga Super yang kini dihentikan berikutan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Presidennya Datuk Peter Anthony berkata SAFA juga telah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, termasuklah sekiranya Liga musim ini dibatalkan. Apa yang paling penting katanya bukan sahaja keselamatan pemain dan pegawai, tetapi juga rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Akur dengan keputusan terutama daripada Kementerian Kesihatan. Sebarang tindakan dan arahan sama ada liga ini diteruskan atau tidak. Bagi kita apa yang paling penting bagi saya adalah keselamatan masyarakat ataupun warga Malaysia yang paling penting. Paling penting adalah itu. Kerana bola ini kalau kita tidak dapat bermain pada tahun ini, kita masih boleh tunda pada tahun hadapan dan tidak ada masalah bagi kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Nanam dekat Kota Kinabalu petang tadi. Datuk Peter berkata SAFA setakat ini juga tiada masalah dari segi menjaga kebajikan pemain walaupun mereka kini tidak menjalani latihan seperti biasa dan kini menjalani latihan secara live streaming di rumah masing-masing dengan dikendalikan Ketua Jurulatih Kurniawan Dwi Yulianto. Latihan di rumah itu diteruskan sehinggalah tempoh PKP tamat dan SAFA telah bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan termasuklah sekiranya Liga musim ini dibatalkan. Saudara, hidup berkasih sayang adalah impian semua keluarga. Teruskan sayangi keluarga anda dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Salbino Saribun, BTTV.